TV KPM. Anda sedang menyaksikan Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan saya Azhar Hilmi dalam Teras Didik TV KPM. Baru tengah sonok-sonok nak main. Rupanya kita dah start dah kan pagi ni. Baik, para anda sedang menonton pada ketika ini, jangan lupa kita nak kena sentiasa membudayakan norma baru walau di mana pun kita berada. Dan kalau kita tengok meriah kat depan saya ni, ini adalah plan bandar teknologi hijau yang saya tengah idam-idamkan. Kan saya nak cari rumah kat area sinilah nanti. Tapi bukan itu yang kita nak debatkan ataupun kita nak bincangkan pada pagi ini. Yang mana pada pagi ini kita nak belajar subjek geografi. Topik kita adalah sumber tenaga. Tapi persoalannya saya duk cari tadi kan, mana cikgu? Kita tak sampai-sampai lagi. Jom kita nak saksikan dulu video profil guru ini. Baik, itu dia cabaran kita menjadi inspirasi kepada orang lain. Itu adalah tagline ataupun pegangan cikgu kita yang mana merupakan seorang teknologis, Muhammad Zaki Said, guru geografi Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Assalamualaikum cikgu. Okey, waalaikumsalam. Apa khabar cikgu, sihat cikgu? Sihat. Wah, itu cikgu kita sihat, cikgu kita ceria. Pada pagi ni nak sama-sama belajar ataupun kita nak berkongsi berkenaan dengan topik subjek kita pada pagi ni, geografi, dan topik kita adalah sumber tenaga. Betul cikgu? Ya, betul. Itu dia. Baik. Dan seperti yang kita sedia maklum, kita nak kena sentiasa membudayakan norma baharu walau di mana pun kita berada. Yang mana sekarang ni saya dan cikgu kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter seperti yang disarankan kepada kita untuk laksanakan. Kemudian kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk kita sama-sama nak gunakan. Mari saya tolong tekan tu cikgu. Okey. So dah guna gel pembasmi kuman, ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Cikgu, bila kita jumpa dengan orang cikgu, kena sentiasa memakai pelitup muka. Itu yang penting cikgu. Kan tak boleh nak buka sebab kita nak elak sama-sama daripada mungkin kita jadi pembawa ataupun kita terjangkiti dengan wabak COVID-19 ini cikgu. Baik cikgu. Saya pun tak sabar sebenarnya cikgu. Lama dah tak belajar dengan subjek geografi ni cikgu. So hari ni nak recap, nak ulang kaji balik sama-sama. Tapi saya tak nak belajar seorang-seorang. Saya nak ajak kawan, boleh cikgu? Okey, boleh. Boleh. Saya ingat mereka tak sabar-sabar saya rasa. Itu dia. Baik, kita nak persilakan rakan-rakan saya daripada SMK Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Siap, boleh? Boleh unmute mic. Okey, itu dia. Itu dia, khabar baik. Kita jumpa orang kampung. Lamalah kan. Tak balik, tak pergi Pening. Baik. Kita nak berkenal-kenalan, kita nak kenal dengan rakan-rakan kita di Google Meet pada ketika ini. Kita nak mulakan dengan Alif Iskandar. Boleh tak Alif? Boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Iskandar bin Mas'ud. Boleh panggil Alif. Okey, baik. Terima kasih Alif. Seterusnya Firdaus. Silakan Firdaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mazlan. Boleh panggil saya Firdaus. Itu dia. Steady ya bang. Kata. Okey, baik. Seterusnya Alif. Silakan Alif. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ali Hakimi bin Azman. So boleh panggil saya Alif lah. Alif juga. Baik, terima kasih Alif. Seterusnya Liliana Mastura. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Liliana Mastura. Boleh panggil Liliana. Oh, panggil Liliana. Kalau panggil Lili boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, baik. Terima kasih banyak Liliana. Seterusnya Nora Zurin. Silakan.
Assalamualaikum. Nama saya Nur Azurin. Boleh panggil saya Azurin. Itu dia. Terima kasih Zurin. Seterusnya Hazwani. Silakan Hazwani. Assalamualaikum. Nama saya Hazwani Husna binti Besar. Boleh panggil Wani. Baik, itu dia. Jangan marah, Wani. Kita bincang. Bila sebut Penang, cikgu sangat sinonim nasi kandak lah kan. Nasi kandak Pulau Pinang. Kan? So, hari ini kita dah ready nak belajar sama-sama untuk subjek geografi kita dan topik kita adalah sumber tenaga pada pagi ini. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak tengok apa kata rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Kita saksikan dulu video yang telah disediakan. Dalam tajuk sumber tenaga, persoalan saya ialah bagaimanakah untuk mengurangkan pergantungan sumber tenaga daripada petroleum. Dalam bab sumber tenaga, soalan saya ialah mengapakah Malaysia tidak menghasilkan tenaga elektrik daripada nuklear? Soalan saya, Malaysia dikelilingi dengan laut. Kenapa tenaga ombak tidak dimajukan? Itu dia persoalan yang terus menjadi persoalan, kenapa ombak tidak apa? Tenaga ombak tidak dimajukan. Ya. Itu yang kita nak persoalkan dan kita nak cuba huraikan sama-sama. Baik cikgu, tadi kalau kita tengok di awal tadi ada ditayangkan gambar dan sebagainya berkenaan dengan saya. Apa relatednya dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ni cikgu? Okey, saya sebut di sini disebut sebagai amalan penggunaan tenaga yang tidak lestari. Maksudnya kita duduk tengok TV, kita buka kipas, kita buka aircon, kemudian kita tengok TV, kemudian kita pergi ke dapur. Sekarang kan PKP, pelajar-pelajar murid-murid berada di rumah, sekejap ke dapur, sekejap ke bilik, sekejap ke ruang tamu, sekejap keluar. So mereka biarkan penggunaan tenaga daripada elektrik, contohnya seperti peralatan-peralatan itu dibiarkan begitu saja tanpa dimaksimumkan penggunaan tenaga elektrik tersebut. Ini disebut sebagai pembaziran tenaga. Pembaziran tenaga tersebut boleh menyebabkan perbelanjaan keluarga meningkat, elektrik meningkat. So duit ibu bapa juga terpaksa dibelanjakan untuk elektrik. Itu antara faktor yang mungkin kita tanya-tanya kenapa bil elektrik naik, naik kan. So mungkin berlakunya pembaziran tanpa kita sedari cikgu. Dan hari ini kita nak tahu berkenaan dengan sumber tenaga dan yang pastinya mungkin cikgu dalam pembelajaran sesi 1 jam kita ni kita akan menghuraikan persoalan rakan kita tadi cikgu. Ya, betul. Akan berkenaan dengan tenaga ombak. Tapi walau bagaimanapun kita nak bagi peluang adik-adik kita di rumah dan juga yang berada di Google Meet untuk get ready untuk belajar sama-sama. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik cikgu, nampak gayanya rakan-rakan saya dekat Google Meet semua dah tak sabar cikgu nak belajar untuk subjek geografi dan topik kita adalah sumber tenaga. Betul ke tak betul? Kalau betul, belanja saya double thumbs up sikit. Wah, betul. Itu dia. Baik, cikgu. So, mungkin kita nak mulakan kelas kita pada pagi ni, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, baik. Terima kasih, Azhar. So, murid-murid kat rumah dah bersedia, kan? Okey. Saya nak minta kamu buka buku teks, muka surat 118. 118, cikgu. Okey, boleh. Murid-murid di rumah. Baik, cikgu. Okey. Tajuk yang saya akan bincang hari ini adalah bab 7, tingkatan 5. Geografi tingkatan 5, bab 7 iaitu berkaitan dengan sumber tenaga. Okey. Sebelum tu saya nak sedikitlah murid-murid kita buat ulang kaji sedikit berkaitan dengan sumber tenaga yang ada di Malaysia iaitu tenaga hidroelektrik. Saya rasa pelajar-pelajar murid-murid mungkin terbiasa dengar tentang tenaga hidroelektrik. Kita ada 12 stesen janakuasa hidroelektrik di Malaysia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Namun demikian
stesen janakuasa tersebut menyumbang 20% tenaga elektrik di Malaysia. 20%. 20% cikgu? Ya, 20%. Selebihnya lah menggunakan arang batu. Okey. Mungkin murid-murid kat rumah pernah pergi Tasik Kenyel, pernah pergi ke Royal Bloom, pernah pergi lagi satu di Sarawak iaitu di Sarawak iaitu nombor 10 iaitu Bakun sedang beroperasi sekarang, antara yang terbesar di Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat pula iaitu berkaitan dengan tenaga bahan api fosil. Okey, saya nak tanya siapa? Mungkin Hazwani. Apa yang kamu faham tentang tenaga bahan api fosil? Hazwani, silakan. Silakan Hazwani. Bahan api fosil itu sumber tenaga. Contoh apa? Contoh sumber tenaga bahan api fosil cikgu. Contoh apa? Petroleum. Ya, betul. Petroleum. Okey, dekat Malaysia kita ada petroleum dan juga satu lagi adalah gas asli. Ini merupakan tenaga bahan api fosil. Kita lihat di sini ya. Kita terdapat di perairan Malaysia merupakan petas Sunda yang cantik, lebih kurang 180 meter kedalaman, kaya dengan sumber bahan api fosil iaitu gas asli dan juga petroleum, iaitu di kawasan perairan Kelantan dan juga Terengganu. Kemudian di perairan Sarawak dan juga di Sabah. Ya. Baik, cikgu, kalau macam gas asli tu NGV tu adakah dikira sebagai gas asli? Ya, benda yang sama, NGV. Okey. Yang digunakan untuk kenderaan di Putrajaya. Iaitu bas bas di Putrajaya. Okey, seterusnya kita terbang ke seluruh dunia. Okey. Saya nak pastikan pelajar-pelajar ni faham kedudukan negara-negara di dunia. Okey, ini adalah antara sumber tenaga utama dunia. Okey, yang pertama sekali kita ada iaitu tenaga geotermal di sini, iaitu di Iceland. Dia sebuah kepulauan tapi dia berada di kawasan lingkaran api Pasifik. Maksudnya dia ada gunung berapi lah. Kemudian kita ada tenaga angin di Belanda. Kemudian tenaga ombak di Perancis. Kemudian Amerika Syarikat ada 3 sumber tenaga, iaitu arang batu, petroleum dan juga gas asli. Kemudian Arab Saudi. Saya nak tanya Alif Iskandar. Arab Saudi ni kaya dengan sumber tenaga apa? Alif Iskandar? Alif Iskandar. Petroleum. Betul ke cikgu? Tapi petroleum ni dihasilkan di daratan, bukan di lautan. Di Malaysia di lautan, tapi di kawasan padang pasir seperti Arab Saudi ini adalah di daratan. Okey. Seterusnya antara ni di China arang batu dan juga tenaga ombak. Kemudian di India iaitu arang batu dan biogesim. Okey, daripada najis lembu. Kemudian di Filipina tenaga biogesim juga. Okey, seterusnya di Jepun popular dengan sumber tenaga apa? Saya nak sebut Alif Azman. Alif Azman? Silakan Alif Azman. Di Jepun. Ya saya. Sumber tenaga apa di Jepun? Jepun. Jepun lah. Tenaga? Sekejap. Dia tengah cek, tengah sembang balik cikgu. Ni tenaga suria. Ya, tenaga suria ataupun tenaga solar. Okey. Sebab tu Jepun mengeluarkan kalkulator menggunakan ada solar panel kat situ. Okey. Itu panggil sel solar panel. Okey. Seterusnya. Okey, kita nak lihat berapa banyak jenis sumber tenaga. Ada 2 sahaja, iaitu sumber tenaga tidak boleh baharu, kemudian sumber tenaga boleh baharu. Okey, kita lihat definisi iaitu tenaga yang tidak boleh ditambah. Tenaga tidak boleh baharu inilah tenaga yang tidak boleh ditambah atau digantikan. Kalau habis. Okey. Contohnya adalah petroleum, gas asli dan juga arang batu. Kemudian yang kedua adalah sumber tenaga yang boleh baharu, iaitu boleh ditambah. Boleh diperbarui. Kalau habis kita hasilkan. Contohnya tenaga suria kita boleh hasilkan selagi ada cahaya matahari. Agak-agak sampai bila ada cahaya matahari? Sampai bila-bila. Okey, insya-Allah kalau tak kiamat saya rasa. Okey, ini yang merupakan 9 contoh tenaga yang boleh dibaharui iaitu tenaga suria, tenaga angin, hidro, ombak, pasang surut, biogesim, geotermal, hidrogen dan nuklear. Semua ni saya akan bincangkan sebentar lagi. Okey, kita pergi pada tenaga petroleum dan gas asli. Kita ingat tenaga ini adalah terhasil daripada sebatian hidrokarbon, iaitu karbon dan juga hidrogen. Ini yang saya dah cakap tadi, iaitu pelombongan di laut hanya di Malaysia sahaja. Okey.
Kemudian di kawasan Arab Saudi, kaya dengan pelemongan di darat. Okey, bagaimana petroleum dan gas asli ini terhasil? Okay. Ia terhasil daripada perputaran tumbuh-tumbuhan. Perputaran tumbuh-tumbuhan beratus juta tahun dahulu, so kita tak tahulah dalam keadaan bagaimana bentuk topografi atau bentuk muka bumi dunia pada ketika itu kita tak tahu. Tapi dia terhasil daripada beratus juta tahun dahulu. So apa yang kita buat adalah kita bina pelantar minyak, kemudian kita bina telaga minyak kat sini untuk menyedut gas asli dan juga petroleum. Okey, seterusnya kita lihat itu berkaitan dengan arang batu. Arang batu iaitu mempunyai unsur karbon, hidrogen dan juga sulfur. Okey. Arang batu ni merupakan batu mendapan yang sangat mudah terbakar, tapi bila dibakar pembakaran dia sangat lama. Okey. Sampai boleh mencapai 1000 darjah Celsius. Okey, 1000. Itu maksimum cikgu Boleh sampai lagi lebih. Boleh capai lebih lagi. Biasanya digunakan untuk menjana kuasa elektrik. Okey. So tenaga daripada arang batu ni sangat popular untuk jana tenaga elektrik lah. Okey, contohnya di China, Amerika Syarikat dan juga Australia. Kita lihat macam mana arang batu ni terhasil. Sama juga konsep yang sama, iaitu perebutan daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, perebutan tumbuh-tumbuhan ni contohnya berlaku di kawasan tasik. Okey, dah mereput, kemudian dia termendap di dasar. Termendap di dasar ni, kemudian dia akan dia bergabung dengan gambut. Okey, tanah gambut tersebut dipanggil peat, P-E-A-T. Okey, dalam bahasa Inggeris dia panggil peat. Kemudian kemudian tasik dah bertukar menjadi daratan. Okey, berlakunya mendapan di atas ni. So mendapan menyebabkan gambut ni ataupun peat ni dia menekan ke bawah. Okey. Bila menekan ke bawah, lama-kelamaan proses berlaku beratus-ratus tahun. Kemudian kawasan daratan tadi telah bertukar menjadi kawasan hutan. So apabila berlaku kawasan hutan, so tekanan tersebut lagi kuat. Okey, dipengaruhi tekanan dan juga haba, menyebabkan gambut tadi bertukar menjadi arang batu. Saya akan bincang tajuk tersebut dalam tajuk Lulu Hawa dalam slot yang seterusnya nantilah. Okey, seterusnya. Ini contoh arang batu. Bukan kayu arang kita bayar sate tu. Itu lain. Saya ingat kalau bakar sate dengan arang batu, saya ingat tak jadi sate, dah jadi benda lain saya rasa. Okey, sebab dia punya suhu dia sangat tinggi. Okey, dia tak sesuai. Okey. Seterusnya, kita tengok tenaga boleh baharu. Saya ingat mungkin pelajar murid-murid di rumah pun pernah tengok kan panel suria di atas bumbung. Okey, mungkin bumbung rumah kita tak ada, mungkin bumbung rumah jiran ada, Azhar. Contoh macam ni cikgu ya betul. Okey, baik. Untuk menghasilkan tenaga lebih banyak, so apa yang contohnya di China, apa yang mereka buatlah mereka hasilkan ladang solar di atas tasik, ladang solar di atas laut. Okey, yang paling penting kamu kena faham, dalam panel suria ini terdapat sel fotovoltaik. Okey, sel fotovoltaik yang dihasilkan daripada semikonduktor. Okey, yang paling pentingnya adalah dia terdapatnya elektron. Okey, kehadiran cahaya matahari ini ataupun dalam bentuk gelombang cahaya ini memberikan satu tindak balas kepada elektron di dalam solar panel, menyebabkan dia tukarkan tenaga cahaya matahari ini, tukar cahaya matahari ini kepada tenaga elektrik. Okey. So solar panel ni sangat sensitif. Okey. Satu solar panel boleh menghasilkan 0.5 volt. Satu sel boleh menghasilkan 0.5 volt. Okey. So murid-murid yang ada satu sel. Murid-murid di rumah tak ada kerja kan, mungkin boleh cuba hasilkan tenaga elektrik daripada solar panel. Okey, seterusnya kita masuk pula tenaga angin. Okey. Saya laju ke? Okey. Laju ke? Semua masih okey lagi? Okey, Okey, cikgu. Okey, cantik. Semua masih ons lagi Ons ke tak ons? Okey. Ons lagi cikgu. Baik cikgu. Okey, kita masuk tenaga angin. Kita lihat. Mungkin murid-murid pernah tengok kot. Tenaga angin atau kincir angin. Saya nak tanya Firdaus, pernah tengok kincir angin di mana? Okey, Firdaus. Pernah tengok dekat tempat yang lapang kat Padang semua. Okey. Tapi jawapan dia selamat cikgu. Selamat, kita nak tahu spesifik sikit. Firdaus. Cuba habang sikit kat mana? Di pulau perhentian. Contohnya dekat kat mana? Contohnya dekat China.
Kat China cikgu. Betul kat ke cikgu? Okey, di Malaysia mungkin Firdaus pernah ikut saya kot. Okey, saya telah bawa Firdaus ni ke pulau perhentian. Sekitar dia ada satu puncak bukit, dia ada kincir angin. Okey. Okey. Baik, saya rasa cikgu waktu tu kat pulau perhentian tu dia tengah sibuk mengang penyu cikgu. Betul. Sebab cantik sangat. Kincir angin tu. Baik cikgu. Okey, baik. Kita tengok. Ya. Okey, fungsi kincir angin ini adalah menukarkan tenaga angin kepada tenaga kinetik. Okey. Okey, kemudian tenaga kinetik ditukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, konsepnya adalah menggunakan turbin. Okey, mungkin murid-murid yang pernah naik basikal yang ada dinamo, dinamo tu konsep yang sama, iaitu melibatkan turbin, dia memutarkan. So, lagi kuat angin, so lagi banyak elektrik boleh dihasilkan. Antara negara yang paling popular adalah Belanda lah. Digunakan untuk mengepam air untuk pertanian. Okey, seterusnya kita pergi pula dengan berkaitan dengan tenaga hidro. Popular di Malaysia, iaitu yang paling pentingnya adalah kita kena faham bahawa tenaga hidro ni dihasilkan di kawasan pedalaman yang ada sungai yang banyak, kita buat empangan. Ini empangan lah. Okey. Okay, ini empangan. Okey, kita bina tembok empangan macam ni. Ni tembok tembok. Okey. Itu saya nampak macam empangan tasur cikgu. Boleh juga. Boleh. Timur tasur orang Kedah ke Azhar? Saya orang Kedah cikgu. Oh, patutlah. Okey. Konsepnya mudah sahaja. Apabila kita bina tembok empangan, so berlaku tekanan air yang sangat tinggi ni. Tekanan yang sangat tinggi. Kemudian dalam tembok tersebut, tembok empangan ataupun dam ni, dia ada satu terowong, kat sini terowong ataupun penstocks. So penstock ni mengalirkan air dengan berkelajuan tinggi dan menggerakkan turbin dekat sini. Ini turbin. Pergerakan turbin itu menghasilkan tenaga elektrik. Konsep yang sama seperti kincir angin tadi. Seterusnya, ini pandangan daripada atas lah. Kita tak nampak yang di bawah. Betul. Okey. Ya, kat sini kita tak nampak lah macam air tu lalu laju cikgu. Tak nampak. Okey. Seterusnya, tenaga ombak. Tadi murid-murid ada tanya tentang tenaga ombak kenapa tak dihasilkan. Betul cikgu. Untuk menghasilkan tenaga ombak, yang paling pentingnya adalah kita perlu memastikan bahawa arus ombak yang sangat kuat. Kuat. Yang penting kuat lah. Tapi dia dipengaruhi oleh angin. Sekiranya angin kuat, ni angin angin yang kuat, dia akan menghasilkan satu gelombang air di permukaan yang kuat. Okey, kenapa kita tak bermain papal luncur? Di Malaysia kita tak main papal luncur, tapi di kawasan lautan Pasifik, lautan Atlantik mereka bermain papal luncur. Okey, sebab di sisi kelajuan angin, yang kedua adalah kelajuan arus lautan, arus permukaan ombak tersebut. Okey, antara dua contoh yang saya letakkan di sini adalah satu menggunakan sistem pelampung kat sini. Okey. Bila kita berada di laut, kita akan rasa naik turun, naik turun. Panggil mabuk laut. Azhar ada mabuk laut ke? Ada juga cikgu. Okey. Bila turun, muntah. Kalau naik tu saya rasa macam tak nak turun-turun cikgu. Jangan muntah sudah. Okey. Tapi saya pernah ada pengalaman tu cikgu. Oh, ya ke? Kena makan pil. Tapi itu cerita kanak-kanak. Cerita kanak-kanak lah cikgu. Okey, baik. Semua orang ada cerita kanak-kanak masing-masing. Okey. Konsep dia naik turun ni. Okey, dia naik turun. Naik dan turun. So naik turun ni dia menggerakkan satu tekanan di dalam pelampung tersebut, menggerakkan turbin juga. Sama. Ni pun turbin. Kemudian ini dia menggunakan kaedah turbin di bawah permukaan laut. So, kita letakkan turbin di sini. Ini turbin. So arus laut tu sebenarnya arus di bawah lebih laju daripada arus permukaan. So sebab tu kenapa orang boleh lemas? Okay, kita tengok okey je, kat atas okey kat atas okey, tapi di dalam ni adalah arus dia sangat kuat. Itu dia. Baik. Jangan disangka air yang tenang tidak ada arus yang kuat cikgu. Ya, betul. Itu dia. Baik cikgu, kita dah dapat belajar berkenaan beberapa perkara berkenaan dengan sumber tenaga ni, dan saya kira dah percaya tenaga boleh baharu dan lebih spesifiknya tenaga ombak ni dah menjawab persoalan rakan kita yang mana tadi bertanyakan dalam video tadi cikgu. Ya, betul. Dan cikgu, saya nampak Firdaus dia macam nak pergi minum air kejap cikgu. Apa kata kita bagi ruang Firdaus untuk minum air? Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia, kita masih lagi membincangkan ataupun belajar berkenaan dengan subjek kita geografi, dan lebih tepat lagi adalah sumber tenaga dalam topik yang khusus untuk topik ketujuh, cikgu. Ya. Untuk tingkatan 5. Baik, Firdaus masih okey? Firdaus dah okey? Lega, Alhamdulillah. Kan dapat minum air, orang kata. Alhamdulillah. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita. Silakan, cikgu. Okey, baik. Kita sambung dengan tenaga pasang surut. Okey. Yang penting kamu faham tentang konsep bagaimana tenaga elektrik tersebut dihasilkan. Selalu cikgu, saya dengar pasang surut ni, saya dengar penyakit, cikgu. Ni first time saya dengar tenaga pasang surut. Okey. Ini air pasang pagi surut pukul 5. Okey, boleh sambung Azhar? Boleh. Firdaus jalan kaki pergi rumah. Rumah siapa? Mas Surah. Rumah Liana. Okey, baik. Okey, cikgu. Untuk tenaga pasang surut air laut, okey, satu faktor yang kita kena faham adalah berkaitan dengan naik turunnya paras air laut disebabkan oleh bulan mendekati dengan bumi. So dia ada satu tarikan graviti bumi lah, menyebabkan berlakunya arus pasang surut air laut. So apa yang kita perlu buat adalah kita kena cari kawasan muara sungai, kawasan muara sungai yang biasanya akan paras air itu tinggi. Okey, kemudian kita bina empangan. Ini contohlah. Okey. Ini kita buat empangan, kemudian kita letak turbin di sini. Ini turbin . So bila air mengalir, ini ombak. Okey, ini muara sungai. So air laut ni bila dia surut, dia akan pergi ke laut balik. Apabila dia pasang, air laut ni akan pergi ke muara sungai. Okey. Pergerakan air laut tersebut dia akan menggerakkan turbin. Ni akan menggerakkan turbin di sini. Okey, arus pergerakan ini menukarkan tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Ada satu lagi konsep lagi, iaitu berkaitan dengan kita letakkan turbin yang dibina di dasar laut. Seperti contoh seperti inilah, macam kipas. Kita ambil kipas, kita letak kat dasar laut, kemudian kipas tersebut akan berputar ikut arus laut. Okey. Seterusnya, tenaga biogeosim. Saya ingat tenaga biogeosim ini sangat popular. Okey, iaitu berkaitan dengan kita menggunakan sisa tumbuhan ataupun sisa pertanian. Okey. Bahan organik ni sebenarnya dia mempunyai dia sebenarnya dia menyimpan cahaya matahari . So pokok tersebut dia menghasilkan proses fotosintesis, dia simpan tenaga. Apabila daun layu dah jatuh gugur ke bumi, so kita kutip daun-daun dan sebagainya, kita nak keluarkan tenaga kimia tersebut kepada tenaga elektrik. Ni kepada tenaga elektrik. Apa kita buat? Kita masukkan, contohnya sisa-sisa pertanian tadi ni, kita masukkan ke dalam satu bekas macam ni, satu bekas, termasuk sisa-sisa haiwan. So proses ini berlaku secara semula jadi, iaitu proses perebutan secara semula jadi. Okey. So daripada sini proses perebutan akan membebaskan gas metana dan kita kumpulkan, digunakan untuk pembakaran gas lah, mungkin kita guna untuk memasak. Okey. Apa yang mereka buat di sini adalah dia didihkan air. Bila didihkan air akan berlakunya pemeruapan. Okey, uap tersebut akan disalurkan ke turbin. Turbin tu akan berputar. So konsep yang sama masih lagi yang berkaitan dengan turbin. Okey. So kalau untuk mostly sumber tenaga mesti menggunakan turbin cikgu. Sekiranya sumber boleh baharu, kebanyakan menggunakan turbin. Seterusnya tenaga geoterma. Baik. Okey, tak ada di Malaysia tapi hanya ada di Iceland dan juga New Zealand. Ini merupakan kawasan lingkaran api Pasifik yang adanya gunung berapi. Okey, yang paling penting kamu kena faham atau berkaitan dengan geyser. Geyser ni dia memancutkan air, memancutkan air. Contohnya sepertinya kita berdidihkan air, dia akan keluar satu wap, satu lagi air panas. Okey, itu dipanggil konsep geyser. Tapi ini geyser ni dia keluar daripada rekahan-rekahan batuan di perut bumi. Ini rekahan-rekahan batuan daripada perut bumi. Dia keluar. Apa yang kita buat? Kita bina satu tube. Kemudian kita salurkan geyser tersebut ke kawasan ni, turbin. Ke kawasan turbin untuk tukarkan tenaga kinetik tersebut kepada
tenaga elektrik. Ini tenaga elektrik Atau kemudian lebihan air kita salurkan balik ke dalam tiub di bawah permukaan bumi. Okey? Ya. Konsep yang sama. Okey? Kita gunakan turbin juga. Okey, seterusnya. Kita tengok tenaga hidrogen. Okey? Tenaga hidrogen ni adalah apa yang kita buat? Kita nak pisahkan H2O ni. Okey? H2O. Kita nak pecahkan dia. Okey, apa kita buat? Melalui proses elektrolisis. Okey, kita berikan sedikit tenaga untuk kita pecahkan ikatan antara hidrogen dan juga oksigen. Okey, kenapa cikgu? O ada dua. Okey, di sini ada O ada satu. Sifat unsur-unsur gas dia mesti duduk berdua-duaan, tak boleh duduk seorang-seorang. Okey? Seperti ini hidrogen, H2 dan O2. Mungkin kamu boleh buka jadual berkala untuk subjek sains. Boleh ingat lagi ke? Saya tak mahu sentuh terlampau mendalam. Cukup untuk sekadar kamu faham tentang konsep kita boleh hasilkan tenaga hidrogen tersebut melalui proses elektrolisis. Okey, sama ada kita boleh menggunakan daripada air, bahan galian ataupun bahan organik. Biasanya digunakan gas hidrogen ini untuk pemprosesan bahan api fosil yang menggunakan tenaga elektrik yang sangat tinggi ataupun haba yang sangat tinggi. Contohnya kita nak hasilkan petroleum. Mesti melalui proses penapisan petroleum untuk kita hasilkan petrol, diesel, bitumen untuk buat jalan dan sebagainya. Okey, antara negara-negara yang popular adalah negara Denmark. Okey, Denmark mengecualikan cukai bagi mana-mana kenderaan yang menggunakan gas hidrogen. Okey, seterusnya. Ini merupakan bagaimana gas hidrogen disimpan di dalam tangki Kemudian ini adalah kereta menggunakan tenaga hidrogen. Mungkin untuk masa depan di masa akan datang mungkin kita tak buatlah stesen untuk minyak saja, tapi kita buat stesen untuk mengecas tenaga hidrogen. Kereta hybrid orang dah cakap hybrid tu cikgu. Hybrid penggunaan elektrik. Okey, seterusnya. Mungkin ada pelajar murid bertanya tentang tenaga nuklear. Okey, berminat sangat dengan tenaga nuklear ni. Nampak hebat. Betul cikgu, sebab saya kalau tengok movie pun kan cerita pasal nuklear cikgu. Okey, ini merupakan bahan radioaktif Bahan radioaktif. Bahaya. Okey, radioaktif. Saya nampak macam dalam gambar-gambar ni Alif Iskandar cikgu macam paling suka dengan nuklear ni cikgu. Okey, bahan radioaktif contoh bahannya adalah uranium, plutonium. Apa yang mereka buat, bagaimana kita nak hasilkan adalah kita hasilkan mesti berada dalam reaktor. Reaktor ni reaktor. Sebab dia bahan radioaktif, dia boleh terbebas ke udara. Dia ada sinaran alfa, gamma, beta, pernah dengar kot kan? Gamma dan beta dan sebagainya. Sebab dia berbentuk bahan radioaktif yang tak nampak, tapi dia boleh memberi kesan yang besar kepada kawasan persekitaran, kawasan alam sekitar juga manusia, menyebabkan kanser dan sebagainya. Apa yang kita buat adalah berlakunya pembelahan nuklear. Okey, pembelahan nuklear ini berlaku di sini Okey, pembelahan nuklear ini menghasilkan haba. Okey, haba tersebut akan melalui satu kebuk steam, ataupun air. So air ni akan ditukarkan dalam bentuk steam dan disalurkan ke turbin. Sama konsepnya memutarkan turbin. Okey, daripada turbin adalah tenaga kinetik akan tukarkan kepada tenaga elektrik. Okey, kemudian air akan dipam balik ke kebuk steam Okey. Yang kamu kena faham adalah tenaga nuklear ini perlu diletakkan ataupun dibina di kawasan yang jauh daripada penduduk. Mesti ada buffer zone ataupun zon penampan. Okey, contohnya apa yang berlaku tentang Chernobyl disaster, kemudian Fukushima Daiichi, itu reaktor nuklear yang berlaku pada tahun 2011. Kesan dia boleh sampai 80 km persegi dia punya jarak. Kesan dia terpaksa dipindahkan, kemudian kesan juga kepada haiwan-haiwan yang ada di haiwan akuatik yang ada di laut sampai ke Kanada, sampai ke Mexico, sampai ke Amerika. So kesannya sangat besar. Okey. Jadi sekiranya kita nak majukan tenaga nuklear, so kita perlu memikirkan kesan kepada alam sekitar ataupun dipanggil EIA. EIA. Macam dia sebut tadi, kalau kata sebut pasal nuklear, dia boleh memberi kesan kepada 80 km. Ya, 80 km. Okey. EIA inilah Environmental Impact Assessment. Okey, maksudnya kajian kesan kepada alam sekitar perlu dilakukan. Sebab okey.
Sebab penduduk kita kebanyakannya tinggal di kawasan pesisiran pantai. Jadi kesan dia sangat besar. Okey, seterusnya kita lihat kepentingan sumber tenaga. Okey, sama juga menghasilkan tenaga elektrik, memberi peluang pekerjaan untuk bekerja sebagai jurutera dan sebagainya. Kemudian pembinaan bandar-bandar baru pertempatan, contohnya Kertih. Okey, dengan adanya kawasan perindustrian petrokimia akan membentuk sebuah bandar minyak. Okey, hasilkan bandar baru, terbinanya jalan raya dan sebagainya. Kemudian kemasukan pelabur-pelabur asing dalam bidang ataupun industri petrokimia ataupun industri penghasilan tenaga elektrik seperti solar dan sebagainya. Okey. Untuk tenaga boleh baharu, sedikit perbezaan iaitu bahan api kepada kenderaan. Okey, seperti petrol, diesel dan sebagainya. Seterusnya yang keenam, menjadi bahan asas kepada industri petrokimia yang saya sebut tadi. Perlu melalui proses penapisan petroleum untuk menghasilkan pelbagai jenis sebatian kimia. Bukan sahaja petroleum, bukan sahaja dengan petrol, bukan sahaja diesel, tapi banyak lagi industri petrokimia yang lain. Okey, seterusnya arang batu ni digunakan dalam industri melebur besi. Yang saya cakap tadi, arang batu ni suhu dia boleh mencapai 1000. So maka arang batu ni banyak digunakan untuk peleburan besi untuk menghasilkan besi, pelbagai jenis besi lah. Kemudian seterusnya adalah pendapatan negara melalui ekspor. Contohnya Amerika mengekspor tenaga daripada tenaga nuklear tersebut ke negara United Kingdom, China dan sebagainya. Permintaan tinggi dan berkaitan dengan sumber tenaga. Seterusnya kita lihat tenaga boleh baharu. Sama juga konsep dia. Yang beza di sini adalah mengatasi masalah krisis tenaga. Mungkin negara kita kaya dengan petroleum dan gas asli. Mungkin kita tak fikir apa-apa masalah. Mungkin ada negara yang tak ada sumber. So apa yang mereka buat, contoh Singapura, apa yang mereka buat adalah mereka menghasilkan ladang solar di kawasan tasik dan juga di kawasan laut. Okey, seterusnya. Tanpa had dan tidak habis. Boleh dihabis, boleh guna, bila habis guna, hasilkan semula. Hasilkan dan hasilkan. Kemudian seterusnya adalah mesra alam dan bersih. Ini yang terakhir adalah murah dan bersih. jimat kos. Dekat rumah pun kita boleh hasilkan tenaga elektrik menggunakan solar panel. Okey, Azhar. Itu dia. So kita dapat tahu berkenaan dengan tenaga tidak boleh baharu dan tenaga boleh baharu, dan saya kena percaya semua dah take note apa yang cikgu sampaikan kepada kita tadi, perbezaan dan persamaannya. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana sebab lepas ni kita nak belajar dengan cikgu apa dekat depan kita ni kan. Kena tunggu kejap lagi. Terus kekal dengan kami di Trans Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Trans Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi, dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Muhammad Zaki Said, Guru Geografi SMK Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Itu dia sebut Penang je, teringat nasi kandang lah cikgu. Lama tak makan. Lama tak makan. Baik, tadi kita dah tahu berkenaan dengan tenaga boleh baharu dan tenaga tidak boleh baharu, yang mana ada masing-masing dia ada pro and kontra. Setiap satu sumber tenaga tu ada kebaikannya dan juga mungkin ada risikonya, cikgu. Baik, dan sekarang ni cikgu, kita tengok kat depan ni bandar teknologi hijau juga. Kan apa mungkin kita nak belajar dengan apa ni, dia punya contoh yang ada dekat depan ni, cikgu. Okey, terima kasih Azhar. Sebelum tu saya sebenarnya bandar teknologi hijau ni dihasilkan oleh Cikgu Farizah dan rakan pelajar-pelajarnya daripada SMK Bakti Tasik Gelugor Pulau Pinang. Okey. Apa yang dibina tersebut ni adalah bandar teknologi hijau yang menggunakan tenaga boleh baharu, yang boleh dihasilkan. Kita cuba untuk mengurangkan tenaga tidak boleh baharu, contohnya petroleum dan juga gas. Kita cuba kurangkan, tapi kita tingkatkan penggunaan atau maksimumkan penggunaan tenaga boleh baharu. Okey, baik. Dalam sebuah bandar ini, dia ada kawasan luar bandar. Okey, jangan kata luar bandar tak dapat hasilkan tenaga. Okey, kawasan luar bandar ini boleh dihasilkan tenaga biojisim, iaitu di sini ada stesen biojisim, iaitu daripada najis lembu dan juga sisa daripada kelapa sawit ataupun hampas kelapa sawit. Okey, boleh menghasilkan tenaga biojisim. Yang kedua iaitu contohnya kawasan
perumahan. Okey, kawasan perumahan juga boleh menghasilkan tenaga, iaitu melalui kita hasilkan menggunakan tenaga solar ataupun tenaga biogesim. Mungkin kita ada contohnya kita ada sisa-sisa tumbuh-tumbuhan, kita boleh jadikan dia sebagai tenaga, ataupun kita tak nak hasilkan tenaga, kita hasilkan baja pun boleh. Okey. Kemudian kita ada loji rawatan air di kawasan perumahan. Kemudian kita lihat di sini adalah kawasan supermarket. Okey. Di atas supermarket ni apa yang kita cadangkan adalah kita tanam pokok padi, tanam pokok rumput dan sebagainya, supaya kita nak menghijaukan kawasan bandar tersebut, supaya kita nak meningkatkan oksigen di kawasan setempat di sinilah. Yang penting sebab kita dah gunakan tanah, kita dah tebang pokok dan sebagainya. Tanggungjawab kita adalah untuk kita tanam balik ataupun kita hijaukan balik itu melalui penanaman pokok. Seterusnya apa yang ada di sini adalah kita ada di sini adalah di kawasan pesisiran pantai. Itu tenaga angin, cikgu, betul tak? Tenaga angin. Sebabkan oleh kekuatan angin yang kuat, so kita manfaatkan angin tersebut, kita gunakan untuk menghasilkan tenaga angin daripada tiupan angin yang kuat di kawasan tepi pantai. Kita tak boleh letak di kawasan pedalaman, kekuatan angin kurang, tapi di kawasan pedalaman kita boleh gunakan iaitu tenaga hidro. Contohnya di kawasan-kawasan seperti kawasan bukit seperti ini adanya air terjun, adanya sungai. So apa yang kita boleh buat, sungai-sungai tersebut kita bina empangan dan kita hasilkan tenaga hidroelektrik. Okey, mungkin Azhar ada nak letakkan sumber tenaga di mana-mana kawasan. Tadi yang pertama cikgu, tenaga angin, cikgu. Walaupun kita punya pembinaan untuk tenaga angin ni dalam pembinaan, sebab lagi satu bilah tu tak siap lagi. Ya. Okey, baik, saya tolong. Okey, baik, cikgu. Itu tenaga angin. Okey, baik. Okey, tadi cikgu ada sebut pasal tenaga solar, cikgu. Saya nampak dekat rumah pun ada, dekat sini pun ada. So, saya letak sini, cikgu. Okey. Ini ladang solar, Azhar. Ladang solar yang dibina di kawasan lapangan terbang, sebab lapangan terbang ni kawasan yang luas. So kita boleh manfaatkan di keliling kawasan lapangan terbang tersebut untuk jana kuasa menggunakan solar. Okey, baik, cikgu. Dekat saya ni ada lagi dua, cikgu. Ini dia macam hampir-hampir, cikgu. Tenaga pasang surut dan juga tenaga ombak. So bila sebut ombak, saya akan percaya dekat ni lah, cikgu. Ya, kawasan laut. So kalau tenaga pasang surut pun, cikgu, sama juga dekat laut juga, cikgu. Betul tak, cikgu? Biasanya tenaga pasang surut air laut ni kita letakkan di kawasan muara sungai. Muara sungai maksudnya dia di kawasan sungai nak ke laut. Okey, kita tak ada sungai kat sini. So kita letak dekat air. Kita letak dekat air. Okey, apa yang penting dekat sini ya? Kita ada sumber, macam contohnya di Malaysia kita ada sumber. Okey. Tapi kita kena bagaimana kita nak hasilkan tenaga elektrik tersebut. Contohnya di atas bumbung bangunan kita bina solar panel yang banyak. Okey. Solar panel ni boleh dimanfaatkan oleh rumah ni ya. Okey, setiap rumah kita boleh majukan dengan menggunakan tenaga solar dan kita mengurangkan semaksimum yang mungkin tenaga elektrik yang dibekalkan oleh pihak yang membekalkan tenaga elektrik tersebutlah. Okey, kemudian boleh menjimatkan kita punya pembelanjaan bil elektrik ya. Okey, seterusnya apa yang kita perlu faham di sini adalah berkaitan dengan kawasan laut. Kita tak boleh sesuka hati macam okey ada laut, ada ombak, kita nak letakkan tenaga ombak. Tak boleh ya. Sebab yang pentingnya adalah yang saya cakap tadi, arus. Bagaimana arus air laut tersebut. Arus kuat saja boleh kita gunakan untuk menghasilkan tenaga ombak. So kena memastikan, cikgu, sama ada ombak itu betul-betul kuat ataupun tidak. Kalau tidak mungkin dia tak jadilah, tak menjana kuasa tenaga ombak. Ya, dalam situasi di Malaysia ni sebab kita dikelilingi oleh laut. Okey, namun demikian kita berada di kawasan Patas Suda yang cetek. Kemudian laut kita bukan lautan yang ganas. Okey, kita dikelilingi oleh Selat Melaka, sebuah selat yang panjang, kemudian tiupan angin yang kurang, tak kuat. Kemudian Laut Cina Selatan mungkin kuat sedikit tapi tak boleh menyamai dengan Lautan Pasifik, Lautan Atlantik. So bila kita majukan dan tenaga seperti tenaga ombak dan juga tenaga pasang surut air laut ni, so agak kurang praktikal, tidak relevan. Kita mungkin boleh menumpukan kepada tenaga biogesim, daripada sumber petroleum, sumber pertanian tadi ya. Kemudian mungkin tenaga daripada tenaga solar. Cuma saya nak tanya mungkin murid-murid yang berada di dalam secara langsung kan. Saya nak tanya, apa yang saya cakap tadi ni adalah konsep apa yang
yang kamu faham tentang untuk menghasilkan tenaga ni? Okey. Azurin. Baik, Azurin, silakan. Kalau betul dapat sebungkus cuba nasi kaitkan kandar. konsep yang saya cuba terangkan ni. Ya. Macam mana soalan tadi cikgu? Sekali lagi cikgu. Konsep penghasilan tenaga elektrik tu. Okey. Silakan Azurin. Okey. Kena unmute mic dulu Azurin. Okey, kita nak tukarkan apa? Azurin. Tukarkan tenaga kinetik, betul tak? Tukarkan tenaga kinetik, saya tolong dia. Kepada tenaga elektrik. Ya, tenaga elektrik. Yang pentingnya mesti turbin tu bergerak. Okey. Cuma yang bezanya adalah tenaga solar tidak menggunakan turbin. Okey. Itu So, yang lain tenaga boleh baru kebanyakannya menggunakan turbin lah cikgu. Untuk menghasilkan tenaga elektrik tu. Ya, betul. Cuma yang paling penting dalam pembinaan bandar teknologi hijau ni, apa yang kita perlu faham, ada zon yang melibatkan pertempatan penduduk. Contohnya di kawasan atas ni adalah kawasan penduduk. Okey. Di sini pula adalah kawasan kilang. Kawasan kilang dan penduduk diasingkan daripada kawasan yang biasanya perindustrian ni sibuk membebaskan gas-gas lah. Banyak perkara-perkara yang kita perlu jauhkan daripada kawasan penduduk sebab kita kan nak kehidupan yang lebih baik. Yang dari segi pembebasan gas yang selamat, persekitaran yang selamat, alam sekitar yang selamat. So kita kena lihat banyak faktor. Contohnya mungkin murid-murid kat rumah nanti nak beli rumah kan? Betul. Okey, kita kena cari rumah. Di mana kita nak beli rumah. Okay. Bukan sekadar cantik je rumah tu cikgu, tapi perlu lihat daripada pelbagai aspek lah. Kan mungkin dekat dengan kawasan perindustrian ataupun tidak, dan juga orang kata kawasan persekeliling tu akan memberi kesan dan juga memberi kesan lah kepada kita semua. Baik, cikgu, sedar tak sedar cikgu kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk subjek kita pada pagi ini berkenaan dengan geografi dan juga topik kita adalah sumber tenaga. Jadi mungkin cikgu boleh rumuskan berkenaan dengan apa yang kita belajar daripada awal tadi sampailah sekarang untuk tenaga boleh baharu dan juga tenaga tidak boleh baharu dan topik kita pagi ini. Silakan cikgu. Okey, dalam tajuk yang ini, yang paling pentingnya kamu kena faham konsep menukarkan sumber kepada tenaga elektrik. Sekiranya sumber tidak boleh baharu, mungkin pelajar dah tahu. Tapi sumber yang boleh baharu ini menggunakan konsep tenaga kinetik, tenaga putaran, menggunakan turbin tukarkan, iaitu daripada tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Okey, yang pentingnya kita berusaha untuk memajukan penghasilan sumber tenaga tersebut adalah untuk memastikan persekitaran di negara kita selamat dan juga dunia, sebab sumbangan paling penting adalah kita cuba untuk menghijaukan atau melestarikan penggunaan tenaga elektrik untuk memastikan generasi akan datang dapat menikmati kebahagiaan seperti mana kita menikmati kebahagiaan. Itu the best word yang saya dengar lah kan cikgu kan. Selain daripada menghasilkan tenaga, kita dapat mengurangkan risiko kehilangan sumber oksigen lah kan dengan tebang pokok dan sebagainya. Baik, kita nak ucap terima kasih kepada Cikgu Mak Zaki Said, Guru Geografi SMK Mengkuang Bukit Bertajam Pulau Pinang. Cikgu kerana sudi bersama kami pada pagi ini untuk ajar subjek geografi, dan topik kita untuk topik 7 bagi kita 5 adalah sumber tenaga. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan saya daripada SMK Mengkuang Bukit Mertajam Pulau Pinang kerana sudi bersama pada pagi ini, dan harapnya semua masih on dan juga dapat sesuatu lah bila kita habis pada pagi ini. Baik, dan anda semua dekat rumah jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada lagi satu subjek yang kita nak belajar berkenaan dengan produksi reka tanda, tipografi dan juga logo. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Nuclear reactor. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, as the traditional fossil fuels, like coal, are at the breach of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. It's usually enclosed in a shield made of thick concrete walls. It consists of a reactor core, pump, and heat exchanger. The reactor core and pump are placed in contact with the water, which is usually the heat exchanger in these reactors. Due to the enormous amount of heat released during the fusion reaction, the surrounding water gets heated up and changes to steam, which is in turn used to turn the turbines. So, huge heat energy gets converted into electrical energy. Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using the pump.
So, a nuclear reactor successfully generates nuclear energy from fission reaction. Didik TV KPM